Okay, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sambung kepada properties. Okay, apa ciri-ciri dia, apa kisah-kisah dia, apa perangai dia untuk vektor bila kita tambahkan ataupun bila kita darabkan dengan skala. Okay, pertama dia ada commutative properties. Perangai dia bila kita tambah, okay, tambah vektor A tambah B, vektor A tambah vektor B. Okay, nilai dia, hasil dia akan sama walaupun kita tambah terbalik, iaitu vektor B kita tambahkan dengan vektor A. Okay, itu perangai dia yang pertama. Okay, perangai yang kedua ialah bila kita tambahkan vektor-vektor ni A tambah B, okay, tambah C, yang mana kita nak vektor B dengan C ini ditambahkan dahulu. Okay, kemudian baru kita tambahkan dengan vektor A. Okay, hasilnya akan sama je apabila kita tambahkan vektor A dengan B dahulu, kemudian baru tambahkan dengan C. Okay, dia tak kisahlah associative properties ni, maknanya dia buat mana dulu, asalkan dia tambah, so dia dapat hasil yang sama. Ayam pun setuju dengan saya lah. Okay, yang ketiga perangai dia bila iaitu distributive properties, bila kita darabkan dengan skala. Skala jauh sangat. Okay, bila darabkan dengan skala, so kita kembangkanlah macam yang tadi yang diterangkan sebelum ini. So kita kembangkan. So skala ini, lambda ini didarabkan dengan setiap vektor. Okay, lambda darab vektor A dan lambda darab vektor B, maka akan menghasilkan lambda vektor A tambah lambda vektor B. So sebab sini kat sini lah tambah. Okey, ada note sikit kat sini. Sekiranya vektor R, okay, dalam dia diisi dengan X, Y, Z. Okay, vektor ni ada X, ada Y dengan Z. Dan vektor S juga dengan komponen yang sama, maka vektor R adalah sama dengan vektor Z. Okay, macam pernah diterangkan dalam kelas sebelum ini, walaupun dia tak sama. Okay, satu dekat utara, satu dekat selatan, okay, satu kat timur, kat barat. Okay, bila mana dia punya panjang, okay, length dan juga direction yang sama, walaupun vektor itu terletak pada tempat yang berbeza-beza, maka dia tetap dikira sebagai vektor yang sama. Okay, itulah maksud di sini nota ni Okay, ulangan lagi. Okay, jadi seterusnya kita tengok nota lagi satu. Sekiranya okay, length, okay, bila ada modulus dan juga vektor tu duduk dalam modulus, dalam penjara, okay, itu bermaksud kita punya panjang bagi vektor tersebut. Okay, sekiranya panjang vektor R sama dengan panjang vektor S, tapi R dengan S ada direction yang berlainan, okay, maka vektor R ialah negatif vektor S. Okay, sebab panjang sama tapi direction tak sama, satu ke kanan, satu ke kiri. Alamak, panjang dia tak sama dah. Okay, satu ke kanan, satu ke kiri. Okay, dia ialah negatif. Okay, mirror image, ibaratnya begitulah. Okay, kita tengok kepada example. Okay, hasil tambah. Okay, kita ada vektor A 2, 4 dan negatif 5. Vektor B 1, negatif 3 dan 4, serta vektor C 5, J tak ada, so kosong lah. 2, negatif 2. Okay, kalau rasa beban macam ni IJK, so boleh sahaja buatkan dengan penulisan yang lebih mudah. So A kita ada 2, 4 dan negatif 5. So vektor B kita ada 1, negatif 3, 4. Okay, dan C kita ada 5, 0, negatif 2. Okay, ni lebih mudah, penulisan yang lebih tak kompleks lah. Okay, so nak cari A tambah B tambah C dan A tolak C dan hasil darab skala dengan vektor B tolak 3C. Okay, kita lihat pada solution yang pertama, iaitu
A tambah B tambah C. Okay, kita boleh sekiranya kita nak tulis dalam IJK so tulis substitute dahulu. Lihat pada markah. Kalau 3 markah memang kena ada 3 sama dengan. Kalau ada 2 markah so terus skip yang pertama ni pun boleh. Okay, tapi kalau 3 markah yang pertama jangan skip lah. Maksudnya kita tunjukkan bahawa A ialah vektor yang ini, kita tulis semula. B ialah vektor yang ini dan C ialah vektor yang ini. Okay. Seterusnya kita perlu asingkan mengikut paksi ya, I, J dan K. Right. So asingkan mana yang I letak dalam satu kurungan, letak dalam rumah yang samalah. So 2, okay, ada 1 dan juga 5. Begitu juga dengan J dan K. So tambahkan dalam rumah yang sama, tambahkan dan baru kita tuliskan hasilnya. Okay, sekiranya rasa IJK tu serabut, okay, boleh je, tak salah boleh je terus guna begini. So buat A tambah B tambah C ialah, so kalau 3 markah so salin baliklah yang ni semua, yang ni A tambah B tambah C. Okay, barulah kumpulkan elemen yang sama. So 2 tambah 1 tambah 1 tambah 5, 4 tambah negatif 3. Tolak 3 teruslah. Okay. Lepas tu tambah 0. Kemudian 5 negatif 5 tambah 4 tambah negatif 2, tolak 2. Okay, barulah dapat tambahkan jawapan dia. Kat sini 8, 4 tolak 3, 1. Negatif 5 tambah 4 tolak 2 akan dapat negatif 3. So ini hasilnya. So sedikit simple berbanding dengan kita tulis IJK ni. Okay, either way boleh. Nak buat kolom pun boleh. Okay, tak ada masalah semua itu sama. Saya padam. Harap-harapnya korang boleh ni kan boleh ulang semula video ni. Rasanya insya-Allah semuanya pandai-pandai belaka. So saya tak ada masalah lah, boleh pergi terus. Okay, kalau B pula, okay, nak cari vektor A tolak C. Okay, sama je konsep je dengan penambahan tadi. Okay, kalau 3 markah mesti ada 3 sama dengan. Okay, kalau 2 markah yang pertama ni tak perlu pun tak apa. Okay, terpulang Tapi kalau nak buat tak ada masalah. Kod lah kat sini dia tersalah tulis, tak ada kosong. Okay, saya boleh ambil markah daripada yang atas. So bila tolak sama je konsepnya. Okay, mesti tolakkan elemen dalam pada paksi yang sama lah. Kena tolak kat sini. Okay, negatif 5. So sebab dia dah darabkan. So negatif dengan negatif akan dapat positif 2. Okay, terusnya dapatlah hasilnya. Boleh buat dalam kolom, boleh buat dalam bracket yang tajam. Untuk C, kita ada 2 darab vektor B tolak 3C. So bila dalam kurungan, selesaikan dahulu yang dalam kurungan. So darabkan 3 dengan vektor C dahulu. So C darab dengan 3. So, maka hasilnya kita akan dapat mana ni? IJK. Okay. Kita akan dapat negatif 15 untuk I. So kat sini lah. Negatif 15 untuk I. Positif 6 untuk K. Positif 6 untuk K. So seterusnya kita barulah selesaikan yang dalam kurungan dahulu. Barulah kita darabkan dengan skala di hadapan. So dapat negatif 28 tolak 6 tambah 20.